tell me that I'm never. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati. Ada satu pengakuan daripada pemimpin yang hebat daripada UMNO sebelum ini yang kita dapat lihat, walaupun duka citanya, Khairy Jamaluddin, sosok tubuh pemimpin yang diminati ramai, pernah menjadi menteri di dalam kabinet kerajaan, dan akhirnya beliau hari ini bukan lagi sebagai ahli UMNO. Namun, setelah beliau dipecat ataupun keluar daripada UMNO, ada persoalan yang bermain di pikiran ramai orang, terutamanya peminat-peminat ataupun penyokong Khairy Jamaluddin sendiri. Adakah KJ akan menyertai parti di dalam kerajaan? Mungkin PKR ataupun Amanah, ataupun mungkin menyertai parti di dalam pembangkang, yaitu di dalam Perikatan Nasional, PAS, ataupun Bersatu, ataupun Gerakan. Jadi saudara-saudara, rupanya ini satu pengakuan Khairy Jamaluddin yang bagi saya mungkin ada harapan untuk KJ menyertai semula parti UMNO. Dengan pengakuan KJ baru-baru ini, pada 19 Julai melalui sinar harian, KJ akui tak sertai mana-mana parti kerana masih sayangkan UMNO. Wow. Bagi saya saudara-saudara, kalau KJ benar-benar ingin aktif semula di dalam politik, mungkin satu-satunya parti yang beliau akan bersama-sama untuk perjuangan politiknya tidak lain dan tidak bukan memanglah UMNO. Namun saudara-saudara, mungkin disebabkan beberapa isu, akhirnya beliau keluar ataupun dipecat daripada UMNO. Nah, persoalannya kalau KJ masih sayangkan UMNO, bukankah ada cara untuk KJ dan pemimpin UMNO hari ini untuk berbaik semula dan mengadakan semula kerjasama yang baik daripada yang dulu? Ataupun mungkin ada persoalan yang lain timbul. Adakah KJ akan menubuhkan parti UMNO yang baru? Wah, itu pun rasanya tak mustahil juga. Jadi kalau benar KJ akan menyertai menubuhkan parti UMNO baru, rasa-rasanya siapa yang akan bersama-sama dengan KJ? Adakah mungkin beberapa pemimpin di dalam UMNO hari ini yang sebenarnya berkawan dengan KJ akan bersama-sama dengan KJ untuk menubuhkan UMNO baru itu? Ataupun KJ terus saja menyertai UMNO yang ada sekarang? Jadi saudara-saudara, berkaitan dengan ini, KJ dah mengaku tak akan sertai mana-mana parti. Jadi tidak akan menyertai Bersatu, tidak akan menyertai Pembangkang ataupun PAS, kerana beliau masih sayangkan UMNO. Jadi tuan-tuan dan puan, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, ada satu persoalan yang menjadi perdebatan ramai orang, juga menjadi pertanyaan ramai orang, terutamanya penyokong PH dan PN. Kalau Anwar jatuh, siapa yang sepatutnya jadi Perdana Menteri seterusnya? Baru-baru ini pun saya ada buat tinjauan. Saya ada memberikan beberapa pilihan undian, yaitu Rafizi, Hamzah, Muhyiddin, dan juga Zahid. Namun itu hanya 4 pilihan yang saya sediakan. Sebenarnya ramai lagi calon yang boleh menjadi Perdana Menteri, asalkan ataupun syaratnya itu adalah pilihan rakyat. Contohnya, Ismail Sabri pun boleh jadi Perdana Menteri, mungkin Saifuddin Nasution, mungkin Nurul Izzah, ataupun Dr. Wan Aziza, ataupun mungkin juga Tokmat. Kalau bahagian Perikatan Nasional pula, ada yang kata Muhyiddin pun boleh jadi PM, Hadi Awang pun boleh jadi PM, Azmin Ali pun boleh jadi PM. Jadi sebenarnya ramai calon. Kenapa saya kata ramai calon? Sudah pasti penyokong PN mahu Muhyiddin ataupun beberapa nama besar di dalam PN untuk jadi Perdana Menteri. Begitulah juga bagi penyokong PH. Namun satu tulisan daripada Syabuddin
pada 19 Julai. Kalau Anwar dijatuhkan, tak semestinya Muhyiddin naik jadi Perdana Menteri. Adakah di sini harapan untuk Muhyiddin jadi Perdana Menteri sudah tidak ada? Lagi pula beliau hari ini sedang berhadapan dengan beberapa kes mahkamah. Menurut tulisan daripada Syahabuddin, seorang rakan yang merupakan pengikut tegar Anwar Ibrahim sejak era reformasi menegur beberapa tulisan saya yang mengkritik kerajaan Madani dengan mengatakan tindakan saya itu hanya akan membuka ruang kepada Muhyiddin kembali semula sebagai PM. Katanya, jika Presiden Bersatu itu kembali sebagai PM, episod kegagalan selama 17 bulan sebelum ini akan berulang kembali. Wow, mungkinkah ini juga salah satu penyebab supaya Muhyiddin Yassin tidak jadi Perdana Menteri lagi? Mungkin bagi yang tidak meminati Muhyiddin, sudah pasti mereka tak nak Muhyiddin jadi PM. Tapi bagi mereka yang meminati pimpinan Muhyiddin, sudah tentulah mereka mahu Muhyiddin sekali lagi jadi PM. Di dalam tulisan ini, adakah itu yang kita mahu? Tanyanya kepada saya. Sambil menyebut Anwar adalah PM terbaik ketika ini, rakan saya itu juga secara terbuka mengatakan rakyat Malaysia harus mengekalkan Presiden PKR itu menerajui Putrajaya bagi tempo 10 tahun atau selama 2 penggal. Saya hanya senyum mendengar keinginannya agar Anwar menjadi PM selama 10 tahun. Dalam hati saya berbisik, jangankan 10 tahun, nak habiskan penggal atau nak menang PRU akan datang pun rasanya Anwar sedar masih lagi tak cukup nafas mendepaninya. Dalam sejumlah komen dalam beberapa tulisan saya kebelakangan ini, ramai juga yang mengomen dengan maksud yang sama. Menurut mereka, adakah kita mahu Muhyiddin kembali sebagai PM? Keyakinan saya begini, baik sama ada Anwar dijatuhkan di pertengahan penggal atau akan ditumbangkan dalam PRU 16, Muhyiddin bukanlah pilihan pertama untuk diangkat semula sebagai PM. Beliau hanya antara pilihan, tetapi bukan pilihan utama. Dengan Muhyiddin masih ada kes mahkamah yang perlu diselesaikan, bahkan ketika PRU 16 nanti mungkin sudah dijatuhi hukuman. Harus diakui, laluannya adalah sukar untuk menjejaki langkah Tun Mahathir menjadi PM sebanyak 2 kali. Di blok pembangkang, laluan untuk Hamzah yang kini Ketua Pembangkang atau Ahmad Samsuri daripada PAS dirasakan lebih terbuka. Tambahan lagi berdasarkan sentimen Melayu, Islam yang terus berkembang. Jika dalam PRU 15 lalu, PAS mampu memenangi 43 kursi parlimen, jumlah kemampuan menang parti itu dijangka akan bertambah lagi. Jadi menurut tulisan daripada Syahabuddin Husin, dipendekkan cerita, selepas Anwar tiada, tak semestinya Muhyiddin merupakan penggantinya. Jadi tuan-tuan dan puan, memang salah Anwar Ibrahim akan letak jawatan, akan tidak jadi Perdana Menteri lagi, tapi persoalannya bila. Itu persoalannya bila. Jadi apa komen Anda tuan-tuan dan puan? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.